Apa khabar rakan-rakan sekalian? Selamat datang ke ceramah penjagaan kesihatan menyiaran langsung Eurofuke, rangkaian sokongan perubatan komuniti. Nama saya Sherin. Di Malaysia, kanser cervix merupakan kanser ketiga yang paling banyak dihadapi, merangkumi 11% daripada semua kanser dalam kalangan wanita. Agak 1,682 wanita telah didiagnos bahawa menghadapi kanser cervix pada setiap tahun dalam report statistik tahun 2018. Kanser cervix adalah ketua paling common biasa kanser wanita di umur lingkungan 15 tahun sampai 44 tahun. Sejauh mana anda mengetahui tentang kanser cervix? Tahukah dengan langkah yang senang anda dapat mencegah kanser cervix? Malam ni kami berbangga dapat menjemput rakan penjagaan kesihatan Eurofuke, Dr. Pakar dalam kanser wanita, Dr. Zaharuddin, Pakar berundingan obstetrik, gynekologi dan gynecologis untuk mengkongsikan topik tentang kanser cervix. Tiada wanita patut mati kerananya. Selamat datang Dr. Zahar. Ya, terima kasih Sherin. Selamat datang. Okay, sebelum Dr. Start berkongsiannya, biar I buat sikit introduction pasal Dr. Zahar. Dr. Zaharuddin menamatkan sarjana muda dan pasca siswana sarjana dalam obstetrik dan gynekologi di Universiti Malaya pada tahun 1998 dan 2006. Beliau memperolehi member of Royal College of Obstetricians and Gynecologists London pada tahun 2007. Sebagai ahli colposcopy dari British Society of Colposcopy and Cervical Pathology UK, Dr. Zaharuddin mempunyai kepakaran untuk menguruskan pap smear tidak normal dan perubahan peramatan cervix termasuk biopsi cervix sejahtera. Beliau juga merupakan pakar onkologi yang disahkan dari Kementerian Kesihatan dan mempunyai pengalaman luas dalam menguruskan kanser wanita termasuk kanser cervix, rahim dan ovari. Tidak jangkut masa Dr. Zahar, dipersilakan untuk silakan perkongsian hari ini. Okay. Thank you Sherin. Okay. Okay. Okay, boleh. Okay. Thank you Eurofuke kerana menjemput saya pada kali ini. Kali kedua, pertama kita bincang pasal pendarahan haid yang banyak dalam bahasa Inggeris. Kali ini dalam bahasa Melayu kita guna kanser pangkal rahim, kanser cervix, tiada wanita patut mati kerananya. Okay, ini adalah satu spesimen pembedahan daripada satu pasien saya kanser. Ini adalah rahim, ini adalah fallopian tube, ini adalah bahagian faraj atau vagina dan dalam ini adalah kanser. Okay. Okay, apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, satu kita tengok betapa banyaknya kes ini di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Adakah ini satu penyakit yang biasa atau tak biasa? Dan kemudian kita akan tahu mengenai punca kanser pangkal rahim atau kanser cervix, dan kita akan terus mengenai saringan kanser pangkal rahim, vaksinasi atau imunisasi dan sedikit mengenai rawatan dan kesimpulan. Apa yang hari ini saya nak sampaikan banyak adalah mengenai saringan kanser pangkal rahim dan vaksinasi. Dan betulkah dengan apakah cara kita boleh mencegahnya, dan betulkah apa yang saya kata tadi, tiada wanita patut mati kerananya. Okey. Okey, sebelum kita pergi ke jauh, kita nak tahu apa itu cervix, apa itu pangkal rahim. Okey, kita tengok di sini, ini adalah organ wanita. Ini adalah rahim ataupun uterus. Ini adalah fallopian tube. Ini adalah ovari. Ini adalah faraj. Apa yang unik mengenai organ ini, setiap bahagian mempunyai kanser tersendiri dan semuanya adalah tidak sama. Okey, kita hari ini hanya bercerita mengenai kanser pangkal rahim di sini ataupun kanser cervix. Sini ada lagi satu kanser kita namakan kanser rahim atau
endometrium. Ini adalah kanser yang lain daripada kanser pangkal rahim. Lagi satu adalah kanser fallopian tube dan kanser ovary. Kanser ovary dan fallopian tube mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Jadi walaupun organ ini berterusan dan even faraj pun ada kanser tersendiri. Walaupun daripada faraj ke pangkal rahim, cervix pergi ke dalam rahim, fallopian tube, walaupun dia bersambung, tapi dia mempunyai kanser yang berlainan dan mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Okey, secara keseluruhannya, di seluruh dunia, kanser pangkal rahim adalah kanser yang keempat terbanyak pada wanita seluruh dunia. Pertama adalah payudara ataupun buah dada atau breast, usus besar, kolon, dan ketiga adalah paru-paru. Kanser pangkal rahim ini merupakan penyebab utama kematian di kalangan wanita negara-negara membangun. Bukan negara maju, negara-negara membangun, termasuk Malaysia. Malaysia juga negara membangun. Di peringkat antarabangsa, lebih daripada 500,000 pesakit baru didiagnos dengan kanser pangkal rahim, cervix. Banyak tu, 500,000 juta, lebih 500,000 juta. Dan lebih suku juta kematian disebabkan oleh kanser pangkal rahim di seluruh dunia. Tetapi apa yang menyedihkan, lebih daripada 85% ini berlaku di negara-negara kurang membangun atau membangun seperti Malaysia. Kenapa? Nanti kita bercerita lepas ini. Okay, di Malaysia mereka nombor ketiga selepas payudara dan usus besar. Ini untuk keseluruhan wanita, daripada kecil sampailah ketua. Risiko bermaksud setiap 116 perempuan wanita ada seorang berisiko mengidap kanser pangkal rahim. Dianggarkan lebih kurang 2,000 kes baru setiap tahun di Malaysia. Dan dianggarkan lebih kurang 600 kematian disebabkan kanser pangkal rahim. Tetapi apa yang menyedihkan, operate boleh dibedah dan selebihnya tidak boleh dibedah kerana selebihnya tidak boleh dibedah kerana dia memerlukan perawatan seperti radioterapi. Ini adalah menjalani saringan kanser pangkal rahim, pap smear, hanya 22% dan sama ada wanita itu di bandar atau di kampung. Secara ringkasnya, setiap tahun lebih kurang 2,000 kes baru dan setiap tahun lebih kurang 600 kematian. Setiap hari hampir 6 wanita didiagnos kanser pangkal rahim di Malaysia dan setiap hari hampir 2 orang mati kerana kanser pangkal rahim. Dan compare dengan COVID-1 pun tak ada sekarang, tapi ini sekarang hampir 2 orang setiap hari di Malaysia mati kerana kanser pangkal rahim. Ini adalah data lama, kita terbaru 2018 tapi tak apa, lebih kurang hampir sama. Ini untuk lelaki. Lelaki kanser paling banyak sekali adalah usus besar, paru-paru dan pangkal hidung. Untuk perempuan paling banyak sekali adalah dada, breast, usus besar dan kemudian diikuti oleh pangkal rahim atau cervix dan ovary kemudian. Kita tengok statistik dekat Malaysia. Kes ini mula meningkat pada umur perempuan start umur 30 tahun ke atas dan paling ramai adalah umur 65 hingga 70. Dan kita tengok di sini statistik juga menunjukkan hanya kurang daripada suku wanita, daripada kumpulan wanita ini hanya stage permulaan 24. Yang lain adalah tahap-tahap yang lebih daripada satu atau tahap yang lebih advance lagi. Kenapa kita kena tolong peringkat tahap ini? Kerana kita tak tahu kebanyakan kita ni berapa lama boleh hidup, doktor. Kita boleh hidup, maksudnya boleh hidup dengan produktif. Tahap 1 almost lepas 5 tahun semua orang boleh hidup dengan boleh cure. Tetapi tahap 4 kurang daripada 15% boleh hidup lebih daripada 5 tahun.
Jadi kita tahu bahawa kanser pangkal rahim ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Banyak di Malaysia. Dan apa yang menyedihkan sekali adalah bila dia datang jumpa doktor, dia berada di tingkat tahap yang lebih banyak, peringkat stage 2, 3 dan 4, dan peringkat awal adalah terlalu sedikit. Kemarin kan orang tanya, apakah punca kanser pangkal rahim? Adakah ia bagi keturunan? Risiko kanser pangkal rahim adalah, pertama adalah almost 100% kanser pangkal rahim disebabkan oleh jangkitan virus yang kita namakan human papilloma virus. Human papilloma virus ini terbagi pada dua kumpulan. Satu kumpulan yang biasa namakannya low risk, dan satu kumpulan biasa yang satu lagi adalah high risk. High risk ini adalah virus HPV, human papillomavirus, yang boleh menyebabkan kanser. Sama ada kanser pangkal rahim, kanser dubur, kanser tekak dan sebagainya. Atau Faraj. Virus HPV ini ada lebih banyak, 150 jenis, banyak. Lebih kurang 12 saja yang high risk yang menyebabkan kanser. Ini rupa dia, cantik tapi sangat bahaya. Okay, adakah ini disebabkan oleh keturunan? Kanser pangkal rahim bukan keturunan. Ia purely 100% kerana jangkitan virus HPV yang high risk. Orang-orang wanita yang berisiko tinggi untuk mendapatkan kanser pangkal rahim adalah satu, wanita yang mempunyai ramai pasangan seks. Ramai pasangan seks dalam perubatan diistilahkan dengan lebih daripada seorang dalam masa setahun. Ataupun pasangan yang mempunyai ramai pasangan seks. Katalah Mr. A kahwin dengan Puan B. Puan B hanya ada seorang saja pasangan seks dia adalah Mr. A. Tetapi Mr. A ada ramai lagi pasangan wanita dia yang punya hubungan seks. So dengan cara ini pun Puan A berisiko tinggi. Merokok. Ramai orang tanya apa kena-mena merokok dengan kanser pangkal rahim. Kerana kita tahu kanser pangkal rahim ini disebabkan oleh virus yang kita namakan HPV ini. Biasanya bila orang merokok, imuniti dia, sistem ketahanan badan adalah kurang dan menyebabkan virus ini berada di pangkal rahim, cervix, pada bertahun-tahun yang menyebabkan perubahan kepada pangkal rahim. Bersalin banyak, jangan pula nanti tak nak bersalin banyak, boleh. Apa yang dikata bersalin banyak ni maksudnya kecederaan kepada pangkal rahim lepas melahirkan, dan kemudian diikuti oleh jangkitan kuman virus ini selepas dia mengadakan hubungan seks. Seks pada umur yang muda. Bila seks pada umur yang muda bermaksud exposure ataupun terdedah kepada jangkitan virus ini adalah sangat tinggi dan berjangka panjang. Sistem ketahanan yang lemah seperti penyakit yang mempunyai autoimmune disease, seperti sakit kencing manis sendiri mempunyai sistem, secara keseluruhan mempunyai sistem ketahanan yang lemah yang boleh menyebabkan virus ini berada di pangkal rahim sangat lama. Penyakit kelamin ataupun kita namakan STD. Kenapa? Ini datang dalam package. STD dengan HPV virus usually dia datang sekali. Tetapi risiko yang terbesar sekali rakyat Malaysia ada adalah mereka tak pernah melakukan saringan pap smear dengan pangkal rahim. Puan boleh ingat, di Malaysia kebanyakannya apa yang berlaku di negara kita, di klinik kesihatan, selepas mereka wanita follow up postnatal, bila kita nak bagi injection kepada anak, kebanyakannya kita akan menyarankan ibu-ibu selepas bersalin, selepas 6 minggu atau 3 bulan melakukan pap smear. Tapi bila dah tak beranak lagi, bila lagi last kali pap smear, kebanyakan kata last kali selepas bersalin anak yang terakhir sekali. So ini menyebabkan kita tak dapat detect, tak dapat mengesan awal kanser pangkal rahim. Kita macam virus ni. Apa benda virus ni? Virus ini adalah satu virus yang sangat biasa. Dianggarkan setiap wanita dan lelaki dewasa yang pernah melakukan seks
mereka ada 70 hingga 80% wanita ini atau lelaki ini dijangkiti oleh virus ini. Tetapi kebanyakan kita tidak tahu. Dan virus ini berlaku melalui hubungan seks. Kebanyakannya kita tak tahu kerana virus ini macam virus sesama datang dan hilang sendiri. Bila kita mempunyai sistem ketahanan diri yang bagus, virus ini hanya berada dalam badan di pangkal rahim wanita tidak lebih daripada 18 hingga 24 bulan. Dan mungkin lebih cepat lagi. Jadi bila virus itu berada di dalam pangkal rahim kurang daripada 18 hingga 24 bulan, kebanyakannya tiada kesan langsung pada sel-sel pangkal rahim dan tiada langsung kesan-kesan pada tisu dalam rahim. Tetapi apa masalahnya, kita pun tak tahu siapa yang mempunyai virus ini lebih daripada 18 bulan, orang yang mana yang lebih daripada 24 bulan, dan orang yang mana yang boleh hilangkan virus ini dalam masa sekali mata, maksudnya dalam masa yang sangat cepat. Okey, ini adalah bagaimana virus daripada jangkitan kuman boleh menyebabkan kanser. Apabila seseorang wanita itu melakukan hubungan seks, risiko 8 hingga 10 wanita akan mengalami virus ini. Tetapi bila kita mempunyai sistem ketahanan yang bagus, virus ini hilang begitu saja tanpa kesan langsung. Ini adalah majoriti wanita yang sihat. Kita tak, kebanyakan wanita pun tak tahu dia ada virus ini kerana tak dapat detect. Tapi sebahagian kecil wanita, infection, jangkitan virus HPV yang high risk ini berterusan 1 hingga 2 tahun. Apabila 1-2 tahun, kadang-kadang dia mempunyai kesan kepada sel dan tisu daripada pangkal rahim hingga perubahan 1/3 daripada tisu pangkal rahim, dan kita namakan CIN1. Perubahan dia ada 1, 2 and 3 sebelum dia menjadi kanser. Tetapi ini pun tidak ada masalah besar kerana kebanyakannya perubahan ini akan hilang sistem ketahanan yang bagus tanpa ada kesan kepada tisu pangkal rahim. Sebahagian kecil daripada wanita ini, less than 1%, kurang daripada 1%, akan berterusan bertahun-tahun yang menyebabkan perubahan kepada tisu dalam pangkal rahim, kita namakan CIN2 dan 3, yang mana ini adalah kita namakan hampir-hampir menjadi kanser, di mana kita kalau tidak treat, sebahagiannya akan terus menjadi kanser. Okey, satu gambar hilang pula. Okey. Satu kita tahu tadi mengenai kanser pangkal rahim disebabkan oleh virus yang kita namakan HPV virus. Tetapi HPV virus ini yang berisiko tinggi, kita namakan high risk HPV virus yang menyebabkan kanser. HPV virus yang low risk, yang tidak menyebabkan kanser adalah seperti yang menyebabkan ketuat pada kemaluan, kepada kaki dan tangan, itu adalah virus ketuat HPV juga, tapi itu tidak bahaya, tapi dia menyebabkan tak lawa lah bahagian-bahagian luar kemaluan itu dan gatal, tapi dia tidak menyebabkan kanser. Vaksin ada 3 sebenarnya, satu lagi gambar tak masuk pula ke sini. Ini adalah vaksin generasi pertama. Satu Cervarix, satu lagi Gardasil 4, Gardasil 4. Ini adalah generasi pertama vaksin dan ini adalah generasi kedua. Apa beza generasi pertama dan generasi kedua? Generasi pertama vaksin ini masih lagi ada di dalam pasaran. Dia cover HPV yang menyebabkan 70% kanser pangkal rahim. Dan Gardasil 9 ini tambahan lagi 4 immunity kepada lebih kurang lagi 20% yang menyebabkan dia cover 90% daripada virus-virus yang menyebabkan kanser pangkal rahim. Okay. HPV virus ini
boleh menyebabkan kanser pangkal rahim, kanser vulva ini adalah bahagian kemaluan luar, faraj, ini adalah dubur, dan ini adalah perubahan-perubahan pada pangkal rahim yang boleh menyebabkan kanser. Satu lagi tadi kita tahu satu mengenai virus, HPV virus menyebabkan kanser, dan kita ada satu ubat atau vaksin yang kita bagi what we call yang ada available di market yang boleh mencegah jangkitan kuman HPV virus. Dan satu lagi adalah saringan kanser pangkal rahim. Saringan kanser pangkal rahim kebanyakan ada dua cara. Satu cara yang lama yang kita menggunakan doktor ataupun para jururawat akan melakukan pemeriksaan kepada pangkal rahim dengan menggunakan alat kita menggunakan spekulum ini. Alat ini membuka faraj dan kita akan nampak pangkal rahim dan menggunakan kayu spatula dan slide. Ini adalah kita melakukan conventional pap smear yang kita guna lama, bagus juga. Tetapi dengan cara baru, kita tukarkan daripada kayu ini, kita tukar gunakan berus. Bukanlah berus besar pun, ini cuba tengok, ini adalah kecil saja berus itu. Dan berus ini dekat pangkal rahim kita, dan kemudian sel-sel ini kita masukkan dalam cecair khas untuk dibawa ke makmal dan periksa di bawah mikroskop. Kita namakan UKIP based cytology, maksudnya berdasarkan apa ni, cecair ini. Ini adalah lebih baik compare dua cara ini. Pap smear yang biasa ini biasanya harganya sangat murah dan bagus untuk semua orang. Tetapi yang menggunakan LVC ini, pakai berus ini, harganya mahal sedikit, tetapi keputusannya adalah lagi bagus bila kita bandingkan dengan pap smear yang lama juga. Kerana dengan cara ini, kadang-kadang bila kita gunakan apa yang lama punya ni, kadang-kadang ada darah. Jadi bila bacaannya kadang-kadang kurang tepat. Dan ini dia boleh mengasingkan kotoran dan darah dengan sel-sel yang kita nak baca. Jadi bacaan dan keputusannya lagi tepat. Okey. Saringan, penting ke saringan ini? Ya, saringan ini penting, pap smear ini penting kerana ia boleh mengesan perubahan sebelum kanser. Kita namakan pre-invasive lesion. Dianggarkan bila kita buat pap smear secara berkala, kita boleh mengurangkan kadar kematian kanser pangkal rahim sebanyak 70%. Di negara United Kingdom, saringan ini dianggarkan boleh menyelamatkan 1,300 wanita setiap tahun dan mencegah kanser ini sebanyak lebih hampir 4,000 setiap tahun. So kat Malaysia macam mana, bila patutnya kita melakukan pap smear ini? Di Malaysia, apabila seorang wanita itu telah berkahwin ataupun telah melakukan hubungan seks, bila mereka berumur 20 hingga 65 tahun, kali pertama dia buat adalah selepas 2 tahun berturut-turut pap smear itu negatif, boleh buat setiap 3 tahun. Ini bermaksud katalah dia kahwin dan selepas berkahwin itu kita buat pap smear. Tahun ini pap smear normal. Tahun depan pun normal. Jadi 2 tahun berturut-turut normal dan seterusnya boleh buat setiap 3 tahun. Sampailah umur ke 65 tahun. Berbanding dengan ada sedikit perubahan di United Kingdom, dia berumur 25 tahun saringan pertama dan seterusnya agak berlainan sedikit bila umur 25 dan 50 tahun. Satu cara yang terbaru adalah mereka menggunakan hanya test HPV DNA. Test ini masih ada didapati di Malaysia dan di negeri Australia dia menggunakan ini sebagai satu saringan yang pertama. Maksudnya dia tengok dia menggunakan pap smear yang menggunakan liquid based cytology ini, tetapi dia tengok sama ada DNA virus ini, HPV virus ini ada atau tidak pada sampel pap smear ini. Jika HPV DNA ini tidak ada, maksudnya negatif, mereka tak akan buat ujian untuk tengok sel
dan mereka boleh katakan boleh buat pap smear selepas 5 tahun. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana kita tahu almost 100% kanser pangkal rahim disebabkan oleh virus HPV ini. Jadi bila virus ini tidak ada dan ujian DNA adalah sangat jitu. Jadi kalau HPV ini tidak ada tingkatan, bermaksud next kita tahu penyakit ini dia punya kanser bukan datang, kanser pangkal rahim bukan berlaku sehari, 2 hari atau 2-3 bulan. Dia bertahun-tahun daripada perubahan kepada jangkitan kuman. Okay, kita tengok sini. Perubahan kepada jangkitan kuman, kemudian perubahan kepada sel tidak normal, tisu tidak normal, kanser. Jadi bila kita detect pap smear ini, HPV tak ada. Maksudnya kita boleh skip 5 tahun sekali, 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Tetapi harga ini adalah agak mahal, sedikit mahal. Compare daripada yang ini sangat murah, mungkin kurang daripada RM50. Yang sel saja ini mungkin dalam kurang daripada RM100. Ini mungkin dekat RM300. Tetapi kita namakan dia cost efektif, sangat bagus. Terutama bagi perempuan-perempuan yang kurang mahu jumpa doktor buat ujian saringan ini dan perempuan yang sangat busy. Jadi bila buat pap smear, doktor saya nak buat untuk ujian HPV saja. Boleh, tapi bila kita buat ini negatif, kita boleh buat cadangkan kamu buat 5 tahun sekali. Tetapi dicadangkan, kebanyakan negara seperti di Amerika, dicadangkan wanita yang berumur 30 tahun ke atas boleh melakukan ujian virus ini, kita namakan HPV DNA. Kenapa? Kerana incidence ataupun kes-kes jangkitan kuman HPV ini pada wanita yang berumur kurang daripada 30 adalah sangat biasa. Dan bila kita buat, kebanyakannya positif. Tetapi because ini adalah, kita jangkakan exposure ini adalah kurang daripada 2 tahun ataupun baru jangkitan saja, dan ini bila ujian ini positif, dia menyebabkan kebanyakan wanita berasa gundah gulana, risau. Tetapi bila wanita umur 30 ke atas dan virus ini positif, kebanyakan kita doktor akan merasakan, kita beranggapan bahawa virus ini telah berada di pangkal rahim, di cervix lebih daripada 2 tahun. Dan kita tahu bila virus ini lebih dari 2 tahun, risiko sel dan tisu dalam pangkal rahim itu berubah menjadi tidak normal adalah lebih tinggi. Dan pada wanita yang lebih muda, biasanya virus ini adalah sementara saja tanpa ada perubahan kepada sel ataupun tisu pada pangkal rahim. Kebanyakan wanita kalau buat pap smear, ada mereka risau. Ada kanser ke doktor? Tak ada kanser ke doktor? Apa yang risau, ini menyebabkan dia tak boleh tidur. Kebanyakan wanita lepas buat pap smear, dia tak boleh tidur sampai dia dapat keputusan pap smear. Dan kebanyakan klinik ataupun doktor, dia beritahu kat patient, kalau keputusan ini normal, kita hanya post keputusan ini ataupun kita akan emailkan ataupun SMS. Tetapi jika keputusan ini tidak normal, kita akan panggil. So bila ada panggilan telefon daripada klinik, kebanyakan patient agak risau. Tapi pun kena ingat, keputusan yang tidak normal tidak semestinya kanser. Less than 1% keputusan yang tak normal adalah kanser. Dan kebanyakannya bukan kanser. Ia hanyalah 1 dalam 10 orang yang ada pap smear menyebabkan perubahan pada sel cervix dan jarang sekali kanser. Perubahan ini tak semestinya kanser. Jadi bila berlaku perubahan pada sel, biasanya kita akan membuat ujian lanjutan dan rawatan selalunya sangat mudah dan berjaya. Apa yang kita tak mahu bila perubahan ini berlaku dan tak dirawat, risiko menjadi kanser di masa depan sangat tinggi. Apabila wanita mempunyai pap smear tidak normal,
dan kita rasa sel itu tak normal, kita tahu bila kita buat pap smear, dia adalah satu ujian yang kita sapu sampel itu ke dalam di pangkal rahim, dan kita tahu, dan kita tengok sel-sel ini di bawah mikroskop. Bila kita tengok mikroskop, kita tahu ada sel tak normal pada cervix, tetapi kita tak tahu di bahagian mana. Adakah ia keseluruhan cervix, pangkal rahim, atau hanya pada setengah-setengah tempat di pangkal rahim. Jadi seterusnya adalah kita akan cadangkan wanita itu mengalihkan pemeriksaan kolposkopi. Kolposkopi adalah dia satu mikroskop di luar supaya doktor akan melihat seperti ini. Okey, apa ini doktor akan melihat wanita akan baring. Doktor akan melihat daripada kolposkop ini, teleskop dia, so dapat melihat pangkal rahim dengan lebih jelas lagi, dan kita tahu lokasi mana yang tidak normal dari pangkal rahim itu. Jadi apa yang berlaku sini, doktor akan buangkan sedikit saja atau biopsi bahagian yang tak normal ini dan rawat bahagian ini supaya ia tidak merebak menjadi kanser di masa depan. Okey, kanser pangkal rahim, bolehkah kita mencegahnya, dan patutkah tiada wanita mati kerana kanser pangkal rahim? Betul tak betul? Betul. Kenapa? Kita tahu daripada ini daripada United Kingdom, dia dah melakukan ini sebelum adanya saringan pap smear peringkat kebangsaan, lebih kurang kes dalam 15 hingga 16 wanita daripada setiap 100,000 wanita ada 16 orang wanita yang ada kanser pangkal rahim. Tapi pada awal 90-an mereka mengadakan saringan peringkat kebangsaan, bermaksud semua wanita umur 25 tahun ke atas kena melakukan pap smear, dan mereka dapati bahawa kes-kes kanser pangkal rahim ini menurun mendadak hingga setiap 100,000 wanita hanya lebih kurang 8 saja, berbanding daripada 16 wanita dalam setiap 100 wanita setiap tahun. Dan itu pap smear ini adalah kesan daripada saringan pap smear. So dapat menurunkan kes pangkal rahim, dan kerana dapat detect pangkal rahim lebih awal untuk sebelum merebak menjadi kanser. Kita tahu lebih setengah juta wanita kanser pangkal rahim setiap tahun, dan kes ini berlaku banyak di negara berbangun dan tidak maju. Dan kanser ini lebih kurang 50 hingga 80 orang dalam setiap wanita setiap tahun. 100,000 wanita setiap tahun. Berbanding dengan negara maju, lebih kurang 4 hingga 10 daripada 100,000 wanita setiap tahun. Dalam masa 100,000 wanita, hanya 4 hingga 10 orang saja di negara maju setiap tahun, banding dengan negara-negara yang membangun. Jadi tujuan vaksinasi atau vaksin ini adalah untuk mengurangkan daripada 50 hingga 80 wanita dalam setiap 100,000 wanita setiap tahun kepada lebih kurang 9 atau 10 saja. Di negara maju, dia nak mengurangkan insiden kepada pre-cancer changes atau pap smear tidak normal. So, kita tahu strategi adalah kita pastikan daripada vaksinasi ini, kita strategi vaksinasi atau imunisasi dan saringan pap smear ini, kita boleh mengurangkan atau boleh memastikan tiada wanita yang kena kanser pangkal rahim. Ini boleh dibuktikan pada negara pertama yang dijangkakan tiada kanser pangkal rahim ataupun paras tiada, paras yang telah penyingkiran adalah di Australia. Di Australia dia ada start tahun 1991 ada program saringan kebangsaan pap smear. Maksudnya semua wanita pada tahun ini umur 25 tahun ke atas dia akan guna pap smear setiap 2-3 tahun. Dan pada tahun 2007
Australia adalah antara negara yang pertama yang melancarkan skim imunisasi HPV untuk semua gadis-gadis sekolah seluruh Australia dan kemudian diikuti pada lelaki. So kini kadar kanser pangkal rahim adalah 7 dalam setiap 100,000 wanita setiap tahun. Dianggarkan pada tahun 2035 kesnya hanya dekat 4 orang sahaja dalam 100,000 dan ini dinamakan paras potensi peningkatan penyakit. Maksudnya macam tak ada lah. Okey, kanser pangkal rahim, bolehkah kita mencegahnya? Bermaksud tiada wanita mati sepatutnya. Ini adalah satu gambar kanser pangkal rahim. Ini pangkal rahim, kanser ini adalah faraj. Ini adalah kanser yang pangkal rahim yang hanya berada di dalam pangkal rahim. Setiap tahun di seluruh dunia kira-kira suku juta wanita mati kerana kanser pangkal rahim yang sepatutnya boleh dicegah dan dirawat secara keseluruhannya melalui vaksinasi dan saringan. So kita wanita jangan jadikan diri anda sebagai daripada statistik ini. Sekian pada kita jumpa kali ini. Sherry ada soalan? Terima kasih Dr. Zaha. Juga terima kasih kepada anda yang masih bersama kami di live CD. Sekarang kita bukakan sesi untuk pertanyaan. Sila mengemukakan soalan yang anda ingin dan dalam kotak komen bawah. Okey, sementara kita tunggu ada kawan Puan Jam, dia cakap penyakit ini sangat lama untuk dikesan. Okey, dengan dia punya komen, actually untuk cervical cancer biasanya tak ada simptomnya kan? Okey, cervical cancer ada simptom. Satu adalah simptom yang paling biasa adalah pendarahan selepas hubungan seks. Kenapa? Bila pendarahan selepas hubungan seks bermaksud, okey saya gambarkan inilah. Okey, bila bermaksud ketumbuhan itu telah berlaku di dalam pangkal rahim. Jadi bila berlaku hubungan seks, jadi ketumbuhan itu telah luka dan berdarah. Tetapi kalau pap smear itu tidak normal, tidak ada simptom. Katalah pap smear itu kata changes dia sel itu adalah hampir kanser, memang tidak ada simptom. Pasal itu ini adalah kita saringan. Saringan bermaksud sebelum ada simptom, sebelum ada masalah pendarahan lendir keluar. That's why orang wanita yang sihat patut melakukan pap smear. Kerana sebelum simptom berlaku, sebelum tisu pangkal rahim itu menjadi tak normal. Dan pap smear tujuan dia adalah untuk mengesan sel yang tak normal sebelum bertukar menjadi tisu kanser tak normal. Okey. So tadi doktor ada tunjuk jenis saringan yang tak sama. Macam pap smear lah yang lama, lepas tu liquid based cytology yang advance sikit, lepas tu HPV DNA test. Actually bila untuk wanita dia first exposure kan, mana satu actually dia kena dia boleh decide lah pilih mana satu yang boleh buat. Sorry, hilang pula gambar saya ingat boleh saya jumpa tak lupa sorry. Can you see? Tak. Slide ke? Slide sekejap sharing slide. I try to share slide, tak ada lah sekejap hilang pula slide tadi. Tak apa. Okey, tak ada. Doktor nak tunjuk slide ke? Saya tunjuk slide sebenarnya tapi mana tak slide saya. Sekejap sorry. Saya try dapat slide lagi. Tak apa. Mana? Hilang sorry. Tak apa. Sekejap PPT. Dapat tak? Tak dapat. Tengah buka. Nampak.
Ya, nampak. Okey. Sekejap Sasarannya. Okey. Kamu nampak tak sekarang ni? Nampak. Nampak slide. Nampak slide Ha, Okay, sorry. nampak. Okey, sikit. Okey. Kalau tanya saya, mana patut buat jenis yang ini konvensional atau yang ini? Saya cadangkan bukan saya cadangkan sebenarnya. Ini adalah cadangan daripada badan-badan gynekologi seluruh dunia dan Indonesia juga. Okey. Kita cadangkan buat pap smear liquid based cytology yang menggunakan berus ini. Kerana satu, dia adalah lebih spesimen yang diambil itu adalah lebih cantik, lebih senang dan senang dibaca. Dan walaupun harganya agak mahal sedikit berbanding dengan yang biasa, tapi dia very cost effective, maksudnya lagi bagus. Setiap wanita Malaysia atau yang berumur kurang daripada 30 tahun, saya cadangkan hanya buat, bukan saya cadangkan, memang dicadangkan agar buat ujian ini dipersetujui dengan melihat hanya sel sahaja. Tetapi wanita yang berumur 30 tahun ke atas buat pap smear ini dan juga dengan HPV DNA. Kerana HPV DNA itu kita boleh buat ujian ini dengan sampel yang sama. Jadi bila HPV DNA negatif dan sel negatif, wanita boleh buat ujian ini setiap 5 tahun. Tak perlu buat setiap tahun, tak perlu buat setiap 3 tahun. Tetapi bila wanita itu hanya buat cytologi saja, pap smear tanpa ujian virus ini, dan jika sel itu negatif, wanita perlu buat setiap 3 tahun, setiap 3 tahun. Dan wanita boleh berhenti untuk melakukan pap smear apabila berumur 65 tahun dengan syarat satu, pap smear yang setiap 5 tahun itu 10 tahun yang lepas adalah semua adalah normal dan ujian HPV dan ini adalah negatif yang terakhir. Dan kerana kita tahu kenapa kita boleh berhenti umur 65 tahun, kerana jika tadi ada virus, jangkitan virus ini dan sel adalah normal, dan kita tahu progres ini menjadi kanser adalah sangat lama. Bukan 2-3 bulan, bukan 2-3 tahun. Lebih daripada 5 tahun, 10 tahun. Okey, boleh. Okey, sekarang kita ada question from live. Okay. Adakah pemakanan merupakan salah satu faktor terjadinya kanser cervix? Kalau saya tanya saya, tidak ada kena-mengena langsung. Tapi kita kena ingat, apabila kita makan banyak menyebabkan kita punya badan besar, body mass index naik, risiko obesity itu tinggi dan risiko diabetes mellitus atau kencing manis itu tinggi. Apabila wanita mempunyai kencing manis dan mempunyai jangkitan kuman HPV virus ini lebih akan berada lama daripada pangkal rahim yang menyebabkan perubahan pada sel. Tapi dia bukan ada direct correlation ataupun penyebab secara terus, bukan. Okay. So basically tidak ada kena-mengena pemakanan dan kanser pangkal rahim. Okey, boleh. Lepas tu Liping tanya, jika nak menjalankan pap smear, apa persediaan awal yang patut dia lakukan? Okey, satu wanita perlu tahu bagaimana doktor buat pap smear. Okey. Satu puan boleh Google, boleh baca daripada internet ataupun bagaimana doktor supaya tak terkejut. Apa yang doktor lakukan, biasanya saya tak ada instrumen kan ni. Apa yang doktor lakukan adalah doktor akan masukkan ataupun masukkan what you call speculum ataupun alat dalam faraj, dan alat itu akan membuka faraj supaya doktor boleh melihat pangkal rahim dengan mata sendiri dan terus ambil berus dan sapu di pangkal rahim dengan terusnya untuk mendapatkan sampel. Proses ini kurang daripada 5 minit dan sangat-sangat tidak menyakitkan dan cuma sedikit tidak selesa, tetapi sangat cepat.
Dan bilakah waktu yang baik untuk melakukan pap smear? Biasanya kita cadangkan wanita melakukan pap smear pada pertengahan cycle period. Bermaksud katalah perempuan mempunyai cycle haid yang 28 hari, kita cadangkan buat pap smear pada pertengahan cycle, hari ke-14 cycle, ataupun kalau tanya saya 48 jam selepas habis period menses. Kerana kalau boleh tidak ada kurang pendarahan masa itu. Tetapi berlaku pada wanita, doktor saya ni bleeding, saya tak berhenti-berhenti, tak pernah kering. Maksudnya ada titik darah keluar, ada hitam-hitam, susah nak berhenti. Jadi akhirnya bila nak pergi ke klinik, doktor kata tunggu kering buat. Tunggu kering. Bila nak tunggu kering? Bila? Maksud dah 3 bulan, 4 bulan. Jadi kalau tanya saya, pergi jumpa doktor, terus buat pap smear, dan kita cadangkan menggunakan LBC, liquid based cytology, yang dikatakan borus kecil itu, kerana borus kecil itu dia punya kejituan atau ketepatan keputusan adalah lebih bagus, kerana walaupun ada pendarahan, tetapi dia boleh mengasingkan darah itu dengan sel pangkal rahim. So, tak payah perlu, kalau puan punya masalah pendarahan tak berhenti 2-3 bulan, terus jumpa doktor, pap smear. Kadang-kadang bukan kerana pangkal rahim, tapi mungkin ada ketumbuhan yang bukan kanser seperti polip, ketumbuhan yang tidak bukan kanser lah. Polip, ketumbuhan kecil dekat pangkal rahim itu boleh menyebabkan pendarahan seperti hitam-hitam dan sikit-sikit. Jumpa doktor. Okay, boleh. Okay, lepas tu Siti tanya, adakah perempuan berumur bawah 25 tahun juga boleh mendapat penyakit ini? Dan bagaimana cara untuk mengetahui penyakit ini? Okay, kanser pangkal rahim ada berlaku pada wanita berumur 25 tahun. Tetapi sangat-sangat jarang. Insiden sangat-sangat jarang, bermaksud sangat kurang, tak biasa. Memang sangat kurang lah. Kerana itu kebanyakan wanita dicadangkan buat lepas umur 25 tahun atau 20 tahun. Kalau di United Kingdom dicadangkan umur 25 tahun ke atas, tapi di Malaysia umur 20 tahun ke atas. Siapakah wanita ini yang boleh menyebabkan, yang boleh ada kanser umur kurang daripada 25 tahun? Satu, wanita yang mempunyai hubungan, yang mengadakan hubungan seks pada umur yang terlalu awal. Umur belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun, mereka telah mengadakan hubungan seks. Maksudnya exposure daripada umur 13 hingga 25 tahun, maksudnya dah lebih daripada 10 tahun. Jadi exposure kepada virus itu. Kedua, wanita ini yang mempunyai pasangan seks yang ramai. Bila pasangan seks ramai, maksudnya risiko kena infection HPV virus ini sangat tinggi dan mungkin berbagai-bagai jenis HPV. Ketiga adalah wanita yang muda ini yang merokok pada peringkat muda sampai sekarang. Kenapa? Bila wanita ini merokok, jangkitan kuman virus ini berada di pangkal rahim lebih daripada 2 tahun, lebih daripada 3-4 tahun, yang boleh menyebabkan perubahan pada sel dan tisu pangkal rahim dan akhirnya menjadi kanser. Perkara ini jarang berlaku, tapi boleh berlaku pada golongan wanita ini yang berisiko tinggi. Okey, boleh. Terima kasih doktor. Okey, Vicky tanya, kecuali daripada wanita yang ada seks, ada apa punca lain yang akan trigger dapat kanser? Jikalau ada kanser lain macam kanser ovari akan affect tak? Okey, daripada presentation saya pertama tadi, kita ingat. First question. Ya, kita ingat gambar saya bergambar tadi. Wanita, organ wanita macam inilah. Okey, daripada faraj atau vagina, cervix, pangkal rahim, fallopian tube dan ovari. Ini uniknya organ wanita kerana setiap organ ini walaupun ia berterusan bersatu, tetapi dia mempunyai ciri-ciri kanser yang berlainan. Bermaksud kanser cervix dan kanser ovari adalah totally different, benda yang lain. Kita tahu pangkal rahim ia disebabkan oleh virus HPV, tetapi di ovari tidak ada kena-mengena pun. Jadi kalau tanya saya, adakah ovari boleh menyebabkan kanser rahim? Tak ada kena-mengena, melainkan kanser rahim ini merebak ke pangkal rahim, cervix, ataupun
kanser cervix ini merebak kepada ovari. Tetapi kalau dua-dua ini adalah identiti ciri yang lain, melainkan dia merebak sesama sendiri. Okay, boleh. Dia punya first question, kata, pasal kecuali wanita ada seks, apa lagi punca lain yang trigger cervical cancer ni? Seks saja. Seks saja lah. Yes. Okay. Seks Maksudnya, dan virus. so virgin memang takkan lah. Bila kita cakap virgin memang takkanlah. Kita boleh katakan ya, tetapi kita tak boleh 100%. 100% kerana satu mungkin ada kanser lain yang berada di sini yang bukan disebabkan oleh virus itu. Oh, okay. Okay, Halina ada soalan. Adakah faktor genetik merupakan salah satu terjadinya kanser cervix? I pun ada question macam ada inherited, diwarisi tak? Kan saya cakap tadi, awal tu saya cakap ini tak ada kena-mengena. Doktor, mak saya ada kanser pangkal rahim, makcik saya ada kanser pangkal rahim. Adakah saya berisiko tinggi punya kanser? Tidak ada kena-mengena. Kerana kanser pangkal rahim bukanlah sesuatu penyakit keturunan. Almost 100%, kita boleh katakan almost 100% disebabkan oleh virus HPV yang berisiko tinggi, HPV. Okay. Halina ada question lagi. Adakah vaksin untuk kanser cervix wajib diambil? I think vaccinations ada umurnya kan. Below 38 kena vaccination, after 38 perlu dah. Bila kata wajib tu macam kalau tak ambil tu rasa bersalah lah, dosa tak ada lah. Ini adalah option. Vaksin apa yang bagus di Malaysia ini, Malaysia adalah kerajaan, Kementerian Kesihatan kerajaan offer vaksin untuk HPV ini, cegah pangkal rahim ini kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1 berumur 13 tahun, atau jika dia tak bersekolah, dia akan melalui klinik kesihatan yang berdekatan. Jadi memang kita offer. Kalau perempuan ada anak umur 13 tahun, kebanyakannya kumpulan vaksinasi sekolah daripada klinik kesihatan akan datang ke sekolah. Sebelum itu dia akan bagi surat kebenaran daripada penjaga untuk membenarkan anak mereka mendapatkan vaksin ini. Dan apa yang bagus di Malaysia, program ini telah berada di Malaysia lebih daripada 10 tahun, dan Malaysia adalah antara negara terbaik di dunia mengenai vaksin HPV ini kerana dia punya coverage lebih daripada 90% berbandingkan negara-negara lain. Pasal penerimaan dan masyarakat kita mengenai vaksin ini sangat bagus, dan coverage kebanyakan negara di seluruh dunia tengok Malaysia kerana Malaysia adalah salah satu negara paling bagus coverage untuk semua rakyat Malaysia, dan acceptance lebih daripada 90%. Berbandingkan negara membangun seperti di Amerika Syarikat, mereka cuma kurang daripada 50% daripada wanita atau pelajar umur 15 tahun yang mengambil vaksin ini. Kerana kesedaran mereka adalah kurang berbanding kepada kesedaran vaksin ini di rakyat Malaysia. Actually, negara Malaysia antara yang terbagus di seluruh dunia mengenai vaksin ini. Dan vaksin ini saya cakap tadi ada 2 generasi, generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama cover lebih kurang 70% daripada virus yang menyebabkan kanser pangkal rahim. Vaksin yang generasi kedua cover lebih kurang 90% daripada virus yang menyebabkan kanser pangkal rahim, dan harganya mungkin lebih daripada generasi pertama, dan coverage adalah bagus. Digalakkan license adalah umur daripada 9 tahun ke atas hingga 45 tahun. Tetapi kena ingat, vaksin ini dia punya prinsipal adalah sebelum exposure menyebabkan penyakit itu. Dalam kes ini adalah sebelum vaksin ini adalah lebih efektif kalau diberi sebelum wanita itu
menjalani hubungan seks. So masa tu kita bagi kepada umur 13 tahun. Dan kita mengharapkan umur 13 tahun di Malaysia mereka belum lagi melakukan hubungan seks. Selepas hubungan seks, bolehkah vaksin ini berkesankah vaksin ini? Masih berkesan, tetapi keberkesanannya tidak sebaik lagi pelajar-pelajar atau budak-budak yang umur 13 tahun yang belum ada hubungan seks. Masih lagi ada benefit lah, kesan baik. Okay. I think I rephrase because next question dia pun tanya kalau pernah mempunyai hubungan seks boleh injek vaksin lagi. Doktor Boleh. sudah jawab lah. Boleh. Okay. Tapi bukan kira umur kan, as long as you tak pernah lakukan seks, you buat vaccination itu masih lagi okay, ya. Katalah umur wanita itu 20 tahun dan tak pernah hubungan seks. So kita bagi medical vaksin itu efektifnya sangat bagus. Sama dengan budak yang basically sebelum ada jangkitan kuman HIV. Ya betul ya. Prinsipal dia sebelum hubungan seks. Okay. Lepas tu ada question lagi. Adakah HPV ni akan ada di anggota badan selain daripada cervix? Ada. Kan? Ada. Throat, ada dubur. Dubur ni bila ada hubungan seks songsang lah. Makanya dubur dan throat. Ya betul. Dan kemaluan lelaki lah. Okay. Tapi dekat throat dia akan jadi ternak jadi kanser sel juga. Boleh? Boleh. Oh, okay. Lepas tu, since jangkitan HPV ni pun ada source dari lelaki. So, perlukah lelaki dapatkan vaccination juga? Okay. Best. Bagus soalan ni. Okay. Kita tengok negara Australia. Apa negara Australia buat? Negara Australia buat mula-mula dia bagi vaksin untuk semua budak perempuan, lepas tu budak lelaki. Dan dia ada dua lah. Masa tu dia bagi vaksin itu juga jenis yang dibagi adalah bukan sahaja setakat untuk mengurangkan kes pangkal rahim, sama-sama jika kes-kes genital warts ataupun ketuat di kemaluan. Jenis vaksin yang dibagi jadi dua-dua insiden tu akan turun. Mereka lelaki juga boleh kanser disebabkan HPV, tetapi insiden sangat rendah seperti kemaluan lelaki, dubur dan throat. Lain-lain bila kita bagi lelaki dan perempuan, kita cuba nak kedepan herd immunity. Maksudnya kita nak population kita semua sekali adalah dilindungi daripada jangkitan kuman HPV. Dan bila tak ada orang ada HPV, maksudnya tidak ada virus ini lelaki dan perempuan. Boleh. Memang ada indication untuk lelaki berumur sampai umur 26 dan boleh juga sampai 40. Boleh. Kata saya boleh, tak ada masalah. Tapi Malaysia tak lakukan vaccination. Malaysia kita tak bagi ini kerana ini adalah masalah sosioekonomi. Bukan kerana Australia mereka dah bersedia dengan kemampuan ekonomi negara mereka, mereka boleh buat untuk semua rakyat mereka. Tapi ini juga melibatkan peruntukan duit yang banyak, sosioekonomi dan juga cost effectiveness vaksin ini. Ini memerlukan kajian yang lanjut dari peringkat negara mengenai vaksinasi ini. Yang kita kena ingat, kalau setakat nak vaksin kita dah cover 100% bagus, tapi kita kena ingat kita punya coverage untuk vaksinnya sangat rendah lagi. Jadi kalau boleh dua-dua ada bergerak dengan seiring masa ini. Okey, boleh. Okey, kita dapatkan last question from floor. Apa beza HPV dengan ketuat? Ketuat, okey. Saya cakap tadi, HPV ni virus dan ada lebih kurang 150 jenis virus. Banyak nama sebanyak. Tetapi dia dibahagikan kepada dua grup. High risk dan low risk HPV. High risk HPV adalah virus HPV yang boleh menyebabkan kanser pada organ-organ lelaki dan wanita. Kita bukan high. Dan lebih kurang 12 jenis virus HPV.
yang majoritinya kebanyakan adalah low risk yang tidak menyebabkan kanser tapi menyebabkan perubahan pada kulit ataupun organ pada lelaki dan wanita seperti ketuat. Ketuat adalah ketumbuhan yang pada kulit yang nampak tak cantik, gatal, tetapi dia bukanlah kanser. Okay. Jadi ketuat kedua adalah ketumbuhan yang pada kulit yang bukan kanser. Okay. Saya ada satu last question actually out of this topic kerana yang kawan follower lah yang dekat info dia tanya pasal ni masa doktor punya post keluar. Dia cakap pasal lawatan untuk mengalir keluar uterus dengan laparoskopi perlu dapat bantuan jagaan orang lain ke? Can Faisal manage or not after that? And then dia punya concern ialah pasal removal of the uterus. Okay, melalui laparoskopi. Ya, laparoskopi. Apa advantage laparoskopi compare to conventional operation yang potong macam orang beranak besar tu? Laparoskopi adalah operation melalui teleskop dan luka daripada perut adalah sangat-sangat kecil. Jadi apa yang bagus adalah luka itu kecil dan dijangkakan tahap sembuh adalah lebih cepat. Penjagaan adalah sama seperti Erika mudah biasa. Takkan adalah hari ini nak buat operation besok pagi dah boleh lari kan? Tak boleh lah kan? Tetapi bila buat operation itu pemulihan proses pemulihan adalah lebih cepat. Jadi penjagaan adalah mungkin lebih senang berbanding dengan operasi biasa dan kadar penyembuhan adalah lebih cepat berbanding dengan biasa. Jadi penjagaan dia mungkin lebih mudah. Jadi kalau tanya saya, perlukah penjagaan berbeza? Ada special care? Special care tak perlu. Tak perlu. Okey, terima kasih Dr. Zaha untuk jawab soalan ekstra ini. Okey, saya rasa hari ini kita tak sampai masa. Okey, terima kasih Dr. Zaha untuk hari ini kita punya berkongsian. Untuk rakan yang bersama kita, tolong share around this video live untuk tempat lain so lebih ramai orang lagi dapat manfaat daripadanya. And jangan lupa boleh juga like kita punya page. Okay, sebelum akhir saya ingin memaklumkan bahawa hari Rabu ini kami akan menjemput Dr. Gigi, Dr. Goh untuk mengkongsikan berbagai jenis pendakap gigi yang sedia ada. Untuk makluman lanjut sila semak posting pengumuman di laman Facebook UKCARE. Yang dikenali, yang disegani, rawatan dipercayai, maklumat yang betul, pengetahuan yang betul, tiada panik, duduk di rumah, pakai mask. Selamat malam, sekian. Selamat malam Dr. Zaha. Okay, terima kasih. Bye. Thank you. Bye-bye.